Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita. Cumanya cerita yang pertama cukup panjang untuk Abang ceritakan pengalaman seorang lelaki. Dan cerita kedua adalah pengalaman seorang perempuan. Tapi cerita kali ini agak panjang, terutama cerita yang pertama. Pengalaman dia memang cukup luar biasa dan menarik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik kepada kita, rezeki yang banyak untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Dan buat mak ayah kita, semoga Allah memberikan keberkatan dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita. Jadi tanpa berlengah-lengah, marilah kita terus masuk dalam cerita yang pertama. Tapi ada juga Abang dapat komen daripada beberapa orang yang mengatakan, "Bang, intro Abang terlalu pendek, minta dipanjang-panjangkan lagi." Tapi Abang rasa cukuplah setakat 1 ke 2 minit, tidaklah begitu panjang. Tapi cerita kali ini betul-betul menarik. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Sebelum Abang mulakan cerita, ada satu benda yang Abang kecewa betul hari ni. Tadi sebenarnya Abang dah buat rakaman. Selepas 11 minit baru Abang perasan Abang tak tekan kamera. Bercakap sorang-sorang tanpa direkod. Kali ni Abang ulang balik cerita yang Abang dah cerita. Sebenarnya patutnya dah cerita tadi. Okey. Cerita kali ni disampaikan oleh seorang lelaki namanya Zarif. Tapi masalahnya dia tak beritahu dekat Abang kat mana lokasi dia dan juga tahunnya. Sebab ia berkenaan dengan seseorang yang sangat rapat dengan keluarganya, iaitu kisah Mak Ngah. Bagaimana seorang perempuan yang difitnah dan akhirnya kisahnya terbongkar menjadi satu kisah yang misteri ceritanya. Zarif kata, kalau tengok daripada cara cerita macam orang Perak lah, Abang rasa orang-orang utara. Jadi ceritanya bermula daripada kecil. Dia kata, Zarif ni kata, Mak Ngah dia selalu difitnah oleh orang kampung. Kat mana-mana dia pergi, baik orang tua, baik budak kecil, semua orang cakap Mak Ngah dia ni ada membela. Bukan bela 1, bukan bela 2, katanya membela 7 orang kadam. Tak tahulah macam mana orang kampung ni boleh dapat cerita, tapi itulah yang Zarif dengar, dengan keluarga dia dengar cerita tentang Mak Ngah. Nak jadi cerita pula, Mak Ngah dia ni daripada kecil memang ada perangai-perangai pelik. Yang pertama adalah Mak Ngah dia jarang sangat nak bercakap dengan orang. Kalau jumpa orang pun, terserempak dekat kedai depan-depan pun, dia kalau bercakap, dia tak pandang muka kita tepat-tepat. Dia beralih kanan, beralih kiri muka dia. Memang dia tak tengok muka orang tu. Yang itu memang Zarif confirm. Yang kedua adalah Mak Ngah dia ni, walaupun dah lama kahwin dengan Pak Ngah dia, tapi Mak Ngah dia ni tak pernah pergi mana-mana kenduri ke doa selamat ke yang dibuat oleh orang kampung. Walaupun dijemput, Mak Ngah tak akan datang. Apa sebabnya tak tahulah. Jadi mungkin disebabkan peristiwa-peristiwa ini yang menyebabkan Mak Ngah difitnah sebagai seorang yang membela makhluk alam sebelah. Membela polong, kalau orang Melayu kata membela polong lah kan. Mak Ngah ni adalah isteri kepada Pak Ngah. Pak Ngah tu pula abang kepada Emak Zarif. Jadi walaupun orang kampung banyak bercerita pada Mak Ngah, Zarif takut nak tanya dengan mak dia. Takut tersinggung perasaan orang tua tu. Bila dia tanya, Mak Ngah ni bela polong ke? Tak sedap lah kan. Itu bukan budaya orang kita. Orang Asia tak ada budaya macam tu. Cakapnya mesti berlapik. Jadi disebabkan tu, apa yang orang kampung fitnah, Zarif buat-buat tak tahu je, buat-buat bodoh je. Tapi ada sesuatu benda yang ada beberapa peristiwa yang menyebabkan Zarif berbelah bagi. Betul ke Mak Ngah aku ni membela? Ceritanya, Mak Ngah ni duduk dekat dalam satu rumah. Memang betul lah kan. Dikelilingi dengan banyak kebun-kebun buah-buahan. Kebun pisang, kebun durian, ada pokok durian, ada manggis, ada mangga. Semua pokok buah-buahan ada. Dan dulu-dulu
Ada peristiwa bila ada beberapa orang yang ambil buah daripada kebun Mak Ngah dan selepas tu orang tu sakit perut, ada yang muntah darah, ada yang terus mengelupur pengsan. Dan orang-orang ni kebanyakannya dibawa pergi berjumpa dengan doktor, tapi doktor confirm ini bukan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Sebabnya makan je balik rumah melupur macam tu. Memang bukanlah manusia, bukanlah. Maksudnya bukanlah penyakit punya kerja. Ini mesti benda sesuatu yang kita tak nampak dengan mata kasar. Maksudnya alam sebelah lah kan. Dah banyak orang kampung kena. Disebabkan itulah juga Mak Ngah ni dituduh sebagai punca pembela. Jadi ada orang kampung yang cakap setiap pokok-pokok yang ada dekat rumah Mak Ngah tu ada dia punya kadamnya yang tukang jaga berdiri duduk kat situ. Jadi mula-mula Zarif kata ya tak iyalah jugalah, dia nak percaya pun dia tak berani sebab Mak Ngah dia ni memang baik dengan keluarga dia, walaupun dia orang duduk dekat satu kampung, tapi kedudukan rumah Zarif dan juga rumah Mak Ngah bukanlah dekat sangat, agak jauh juga. Tadi disebabkan perangai Mak Ngah tu yang tak pernah kacau keluarga Zarif, jadi diorang pun anggap Mak Ngah ni mungkin difitnah je lah. Tapi ada satu peristiwa, bila ada seorang budak kecil, dia pergi ambil buah dekat kebun Mak Ngah. Waktu tu buah tu dah jatuh dekat tanah. Dia ambil, dia tak cerita buah apalah, mungkin buah kedondong ke lebih kurang lah. Ambil, lepas tu kesat-kesat, ngap, makan. Budak sekolah rendah mana dia boleh fikir-fikir. Walaupun kawan-kawan dia larang, jangan ambil weh. Kebun ni Mak Ngah ni, dia benda tu hantunya cekik kau nanti. Tak ada, budak tu tak dulit, dia makan. Bila makan malam tu, budak tu menangis tak berhenti. Bukan tak berhenti, dia menangis tak ada tone. Selalunya kalau budak-budak menangis sakit perut, macam tu lah. Ada yang lenggok-lenggok. Ni tak, macam tu daripada mula sampai habis. Tapi air mata berjurai-jurai, tapi tonnya tegak aja. Waktu tu kecoh juga sampaikan budak tu dibawa ke hospital dan pihak hospital tak boleh nak buat apa. Menangis budak tu tak berhenti. Pelik. Dan akhirnya budak tu dibawa ke imam kampung. Pada waktu inilah terbongkarnya cerita tentang Mak Ngah ni membela. Waktu imam tu berubat dengan budak tu, dan imam tu sempat juga berinteraksi, berboraklah dengan makhluk yang kacau budak ni. Tanya, engkau ni sebenarnya siapa? Dia punya jawapan, aku adalah kadam kepada Mak Ngah yang menjaga pokok kedondong. Budak ni makan buah kedondong, dia patut terima balasannya. Jadi bila dengar macam tu, orang-orang kampung sah Mak Ngah ni memang sesuatu, membela, ada kadam, semualah orang kata macam tu. Walaupun peristiwa tu hanya beberapa orang je yang saksikan, tak termasuk Zarif dan keluarga, dia orang tak tahu pun orang tu tengah berubat dengan imam. Tapi disebabkan apa yang terjadi malam tu, memang semua orang dah confirm Mak Ngah tu adalah membela. Tapi pandangan Zarif dan keluarganya berubah pada satu hari. Waktu ni Zarif kecil. Waktu ni diorang planning nak main nyorok-nyorok. Main menyorok-nyorok. Kalau orang kampung lah macam abang dulu, duduk main nyorok-nyorok ni bukan seorang, dua, 10 tak. Kita orang main nyorok-nyorok, ambil 20 orang sekali main ramai-ramai. Macam tu juga yang terjadi pada hari kejadian. Waktu tu Zarif dengan adik perempuan dia sama-sama join main nyorok-nyorok. Jadi diorang bukan main menyorok-nyorok dekat satu rumah, dua rumah. Diorang main menyorok-nyorok, memang satu kampung punya main nyorok-nyorok lah. Memang itu adalah acara grand dekat kampung tu, main menyorok-nyorok. Jadi dalam banyak-banyak tempat, Zarif terfikir ada satu tempat yang orang tak akan datang. Maksudnya budak-budak tak akan cari, iaitu rumah Mak Ngah. Jadi Zarif dengan adik dia buat keputusan mereka berdua nak menyorok dekat bawah rumah Mak Ngah. Jadi kalau diorang menyorok dekat bawah rumah Mak Ngah, dengan kata lain tak ada orang cari dia, dan akhirnya diorang berdua ni akan diumumkan sebagai pemenang lah, walaupun tak ada hadiah tapi seronok.
Tapi waktu kejadian tu diorang main nyorok-nyorok selepas asar. Dan waktu tu juga Zarif pegang tangan adik perempuan dia, berlarilah ke rumah Mak Ngah. Waktu tu Mak Ngah tak dekat rumah. Nasib kata. Diorang pun nyoroklah dekat bawah rumah Mak Ngah. Rumah Mak Ngah tu kan rumah limas kan. Rumah limas ada rumah tinggi, ada rumah rendah. Maksudnya kalau ruang tamunya tinggilah kan, bawah tu boleh jadi tempat menyorok. Jadi Zarif kata, okey, diorang nyorok dekat situ. Duduk dekat situ. Diorang ni punyalah istiqomah nak main nyorok-nyorok sampai azan maghrib. Masih lagi Zarif dengan adik dia menyorok dekat bawah rumah Mak Ngah. Dan tak ada orang pun cari diorang dekat situ. Jadi Zarif ni macam gembira lah. Oh, aku dikira sebagai pemenang lah. Aku dengan adik aku dikira sebagai pemenang. Sebabnya diorang tak datang nyorok, cari diorang dekat situ. Mana taknya siapa nak cari kat rumah berhantu kan. Kalau abang pun tak cari. Tapi tak sangka di waktu tu berlaku satu peristiwa yang menakutkan. Sewaktu Zarif dengan adik perempuan dia main nyorok-nyorok, diorang bersandar pada satu dinding, satu tiang. Salah, bukan dinding, tiang. Dan di atas tiang itu ada tingkap. Pada waktu tu Mak Ngah memang tak ada dekat rumah. Keluarga dia tak dekat rumah. Tiba-tiba tingkap yang ada di atas kepala Zarif terbuka perlahan-lahan. Waktu tu Zarif rasa gundah juga. Kata Mak Ngah tak dekat rumah. Kenapa tingkapnya tiba-tiba terbuka? Mungkin angin. Pada waktu tu adik dia dah pegang dia. Bang, takut. Sebab waktu maghrib dekat kawasan kampung bukanlah terang, tapi memang dah gelap. Banyak pokok-pokok. Tiba-tiba, dia dengar ada sesuatu bunyi yang dia tak biasa dengar. Bunyi dia macam seperti orang ketuk kayu pada lantai kayu. Tak, tak, tak. Dan tiba-tiba, tingkap kedua-duanya terbuka dengan luas. Waktu tu Zarif tak berani nak tengok dekat tingkap yang terbuka. Dia masih lagi ada di bawah tingkap tu. Tiba-tiba Zarif ternampak ada sesuatu benda keluar daripada tingkap dan terjulur ke bawah betul-betul di depan muka Zarif. Rupanya adalah sepasang tangan berbulu. Waktu tu Zarif tergamam. Takkan Mak Ngah boleh beruk. Tapi tangan siapa? Waktu tu Zarif dengan adik dia hanya memandang tangan tu. Besarnya adalah sepemeluk kanak-kanak. Sepeluk kanak-kanak. Dan tangan tu terjulur ke bawah betul-betul depan mata Zarif. Seolah-olah membiarkan Zarif tengok tangan tu. Seolah-olah dia memberi amaran. Aku ada di rumah ini. Waktu tu Zarif dengan adik dia tergamam. Tengok tangan tu. Dan selepas beberapa ketika, tangan tu ditarik semula dan masuk ke dalam rumah. Pintu tingkap tempat tangan tu keluar tertutup semula. Waktu tu baru Zarif perasan adik perempuan dia dah menangis dalam keadaan ketakutan. Pada waktu tu Zarif blur. Dia tak tahu apa yang dia lihat. Tapi memang confirm Mak Ngah dia tak boleh beruk. Cuma mana datangnya benda tangan berbulu. Jadi dalam keadaan yang bingung dan serba salah, Zarif keluar daripada bawah rumah Mak Ngah, berjalan kaki menuju ke rumah. Bila sampai dekat rumah, Zarif terus jatuh demam. Bukan jatuh, Zarif terus demam. Begitu juga dengan adiknya. Dan dia ceritakan perkara ini kepada emak dia. Dan emak dia tak terkejut langsung. Mak dia tahu itu adalah sesuatu dari rumah Mak Ngah. Pada waktu ni Zarif kata dia punya perasaan dah 90% Mak Ngah ni membela. Tapi ada juga perasaan mungkin ini bukan belaan Mak Ngah, tapi ini adalah seseorang yang ialah orang benda liar lah yang mungkin nak menakutkan dia. Okey.
Jadi cerita ni menjadi kisah di antara Zarif dengan adik-beradik dia. Tangan beruk yang keluar daripada tingkap rumah Mak Ngah. Tapi diorang tak heboh-hebohkan cerita ni, masih lagi tersimpan dalam keluarga dia orang sahaja. Abang-abang dengan kakak-kakak Zarif semua rasa seram dengan cerita kali ini. Dan pandangan diorang tentang Mak Ngah pun mulalah berubah sedikit demi sedikit. Ceritanya berlanjut selang beberapa hari. Bila salah seorang daripada abang Zarif keluar malam. Sebabnya biasalah anak-anak kampung kan keluar malam pergi lepak kat Sempang 3, main gitar, main apa, borak-borak segala macam tu semua. Dan balik ke rumah agak lewat, lebih kurang pukul 12 malam. Kalau 12 malam dekat kampung tu, suasana ni memang sangat gelap. Yang abang dia ingat pada waktu tu adalah waktu bulan mengambang penuh. Memang cantik. Bila bulan mengambang penuh, kita boleh nampak walaupun dalam keadaan gelap, dalam keadaan malam, kita boleh nampak sekitar rumah apa yang berlaku. Pada waktu tu abang dia berjalan kaki balik rumah. Tak ada motor kan. Anak-anak remaja kampung berjalan kaki balik rumah sambil pegang, kita bayangkan pegang gitar lah. Berjalan-jalan balik rumah, melintas rumah Mak Ngah. Waktu dia melintas rumah Mak Ngah, pukul 11-12 malam, semua orang dah tidur. Tiba-tiba dia nampak pintu rumah Mak Ngah, pintu tepi terbuka. Dan bila terbuka, cepat-cepat si abang ni menyorok dan tengok apa yang berlaku. Rupanya Mak Ngah keluar daripada pintu, membawa satu dulang, dan Mak Ngah berjalan menuju ke belakang rumah. Abang Zarif mengekori Mak Ngah sampai ke belakang rumah. Memang betul Mak Ngah bawa dulang. Dalam dulang tu ada ayam panggang, ada pulut, ada telur dan ada beberapa lagi yang Abang Zarif tak dapat nak jelaskan sebab dalam keadaan malam yang tak nampak. Dan selepas tu Mak Ngah ambil dulang tu, dia letakkan di bawah satu pondok. Ada pondok kecil, letakkan bawah pondok tu. Dan Abang Zarif duduk tengok apa yang berlaku. Selepas Mak Ngah meletakkan dulang, Mak Ngah masuk ke dalam rumah. Pada waktu tu Abang Zarif tengok ke arah dulang tu dengan tepat. Dia tak nak ketinggalan apa-apa yang akan berlaku. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, Abang Zarif tak nampak satu pun apa-apa yang keluar daripada rumah kecil itu, daripada pondok kecil. Tapi yang pelik ialah selepas beberapa ketika Mak Ngah keluar daripada rumah, pergi ke arah dulang yang dia letak tadi, dan dia tarik dulang tu keluar daripada bawah pondok tadi. Punyalah Abang Zarif terkejut. Ayam hilang, telur-telur rebus hilang, pulut yang tinggi macam bukit tu pun hilang. Siapa pula yang makan yang ada dalam pondok tu? Waktu tu Mak Ngah tergelak-gelak cakap macam ni. Kau kenyang ya? Sedap aku masak ni. Mungkin kau lapar lagi kot. Nanti aku carikan pula yang darah-darah binatang yang boleh kau makan. Waktu tu bila Abang Zarif dengar apa yang Mak Ngah tu cakap, dengan suaranya yang terkekek-kekek mengilai, menggigil satu badan. Dia tak tahu macam mana dia nak cakap. Dan dia takut pada waktu tu. Yang dia ingat adalah, Ya Allah, Ya Tuhanku, tolonglah. Aku tak nak ada apa-apa kemalangan atau apa-apa yang menyakiti badanku selepas ni. Jadi selepas Mak Ngah tu masuk rumah, Abang Zarif berlari balik rumah. Dan bila dia sampai dekat rumah, diceritakan hal ni pada mak ayah dia. Yang mak ayah dia boleh buat adalah geleng kepala. Waktu tu Zarif dengar cerita tu. Jadi peristiwa pertama, tangan beruk. Peristiwa kedua, dulang makanan habis.
Jadi diorang semua boleh kata percayalah, mulalah percaya yang Mak Ngah tu sebenarnya membela, ada sesuatu yang dia bela. Ceritanya berlanjutan sampai ke hujung tahun, bila waktu tu kakak Zarif menduduki peperiksaan SPM. Dan kakak dia satu kelas dengan anak Mak Ngah. Kalau tak silap, anak bongsu Mak Ngah. Satu kelas. Tapi nak jadi cerita, kakak Zarif ni selepas habis SPM mendapat keputusan yang sangat cemerlang di daerah tu, sampai mendapat hadiah daripada pegawai daerah dan wakil rakyat. Sedangkan anak Mak Ngah mendapat keputusan yang sangat teruk. Dan disebabkan kakak dia ni mendapat keputusan baik, keluarga Zarif buat keputusan untuk buat doa selamat, meraihkan kejayaan Kak Long dia. Kakak dia. Jadi hebohlah. Mak Ngah dijemput, tapi Mak Ngah tak datang. Cumanya berlaku sesuatu peristiwa pada malam tu. Sedang orang semua sedang giat baca doa selamat, berzikir-zikir. Habis diorang berzikir, tiba-tiba kakak Zarif meraung, menjerit-jerit, seolah-olah macam ada sesuatu yang datang nak bunuh dia. Matanya terbelalak, warna merah, mulutnya tenganga, terkeluar segala macam darah-darah bayu, orang kata darah bayu daripada hidung dia. Dalam keadaan yang sangat terseksa, kakak Zarif menjerit-jerit minta tolong. Takut dan menunjuk ke arah siling rumah, ke arah bumbung rumah yang mana tak ada seorang pun nampak apa yang kakak dia takutkan. Dan pada waktu tu imam sekali lagi dipanggil untuk mengubati kakaknya. Dan hasil daripada mengubat tu, benda tu bagi tahu ia adalah daripada tuan dia, iaitu Mak Ngah. Bila dengar macam tu, macam mana hati perasaan seorang ibu? Marah. Kenapa kakak sepupu dia, kakak ipar dia boleh buat macam tu? Jadi besok siangnya, diorang sekeluarga ni, mak bapak Zarif, kakak dia dan abang dia pergi rumah Mak Ngah. Kira macam menyerang lah ni. Pergi rumah Mak Ngah. Tapi diorang datang dalam keadaan yang baik. Diorang mohon kepada Mak Ngah, tolonglah tarik balik apa jenis sihir yang dah diletakkan kepada akak. Pada waktu tu Mak Ngah betul-betul tak nak mengaku yang dia punya perbuatan. Tolonglah, dia kata dia tak ada kaitan pun. Tapi selepas merayu-rayu tak jalan, si emak kepada Zarif ni mulalah naik hantu. Dimakinya Mak Ngah tu, bumbang perempuan jahat, perempuan tak ngikut agama, gitulah. Marah punya pasal tengok anak yang elok-elok, sihat walafiat, tiba-tiba dah tercekang macam tu aja. Waktu tu barulah Mak Ngah cakap, itulah kau, kenapa sakitkan hati aku? Perkataan tu je dah cukup membuatkan memang benda tu datang daripada Mak Ngah. Sebenarnya tak puas hati. Kenapa? Memang dia kata tak kisah anak kepada kakak kepada Zarif dapat keputusan cemerlang, tapi dia sakit hati. Takkan dengan keputusan SPM sampai nak buat kenduri kendara, panggil semua orang kampung macam kau nak menunjuk-nunjuk. Ni aku bagi 6 bulan kakak dia terlantar macam tu, dengan keluar darah bayu daripada hidung, air liur meleleh-leleh, mata terbelalak-lalak. Bila malam menjerit-jerit minta tolong. Apa ni, beruk. Macam itulah lebih kurang lah kan. Abang, kalau abang buat akunan kan over sangat pula kan. Jadi selama 6 bulan diorang terpaksa mengubati kakak dia, dan kakak dia dapat lanjutkan pelajaran ke universiti, terpaksa ditangguhkan sebab nak mengubat kakak dia. 6 bulan akhirnya kakak dia berjaya diubati. Dan pada waktu tu diorang satu keluarga memang sakit hati, marah dengan Mak Ngah ni. Walaupun macam tu diorang tak pernah marah kepada anak-anak Mak Ngah, tak pernah marah kepada Pak Ngah, sebab mereka adalah orang baik-baik. Pak Ngah orang masjid, anak-anak dia semua baik, dan anak-anak dia memang semua maklum mak dia membela. Okey.
cerita dilanjutkan bila satu hari kawan kepada Zarif budaknya nakal, dia kata. Waktu tu di sekolah rendah, budaknya nakal. Dan budak tu pula selalulah kutuk-kutuk Mak Ngah daripada belakang. Dan pada satu hari, akhirnya kalau tak silap cerita abang, budak tu jadi gila. Dan bila didatang orang berubat untuk budak tu, benda yang ada dalam badan budak tu bagi tahu budak ni mulut jahat, memang patut dikenakan. Jadi cerita Mak Ngah ni di kalangan ahli keluarga, tadi di kalangan jiran tetangga kan, ini kalangan ahli keluarga dah memang heboh. Mak Ngah ni memang membela, dengki dengan keluarga sampai dihantar-hantarnya. Lepas tu pula buat muka-muka comel. Tapi cerita ni disangkal oleh adik bongsu kepada Mak Zarif. Dan adik bongsu dia adalah seorang ustazah yang belajar dekat belajar tinggilah dekat universiti ustazah kan, pengetahuan dia banyak. Jadi bila si ustazah ni datang rumah Mak Zarif beritahulah, tolonglah dik, kau pergilah nasihat pada akak ipar kau tu, membela sempit kubur, kau tahu nanti kena mati buka bumbung, buka rumah segalanya, kata. Tapi jawapan pada adik bongsu dia adalah, akak ni tak baik fitnah orang kak. Kak Ngah tu baik-baik aja kak. Saya tengok baik aja, tak ada masalah pun. Akak dia termakan hasutan orang, kata. Tak rasa macam drama ke apa punya dialog ni? Lebih kurang lah kan. Jadi dia kata akak ni termakan hasutan orang ni. Tak pernah tengok si Kak Ngah tu berperangai membela. Janganlah kak fitnah orang. Bila si Mak Zarif ni dengar adik bongsu dia cakap macam tu, lantaklah engkau, aku dah khabar kat engkau dah tak nak dengar, lantak engkau, biarlah, dia kata. Jadi berlanjutanlah. Jadi yang rapat dengan dengan Mak Ngah adalah adik bongsu dia aja, iaitu adik yang paling bongsu, suami dia. Okay. Nak jadi cerita, satu hari si ustazah ni balik daripada sekolah. Lepas tu dia pergi tunggu bas dekat bus stop lah kan. Tengah hari ni bukan malam ni, tengah hari. Daripada jauh dia nampak ada seorang tu pelik, dia kata. Pelik, orangnya badannya okey, tapi pelik, ada macam sesuatu dekat kepala dia. Daripada jauh ni nampaklah orang tu berjalan ke arah bus stop. Konon-konon orang tu macam nak tunggu bas jugalah. Bila dah dekat, punyalah si ustazah ni terkejut, sebab dekat kepala perempuan tu penuh dengan ular macam medusa. Ularnya bukan ular-ular biasa, semua ular-ular yang berbisa. Dan ular-ular tu kebanyakannya macam-macam warna, macam-macam bentuk, dan semuanya kepala ternaik macam tu. Waktu tu ustazah tu menggigil. Dia ingat yang dia nampak ni adalah makhluk alam sebelah. Bila perempuan tu berdiri depan dia, waktu tu dia dah gigil, tak boleh cakap dah tak ingat selawat apa benda, tak ingat lah dia kata, dah gamam. Tiba-tiba perempuan tu tegur dia, "Dek, kau tunggu bas kat sini, akak pun nak balik juga." Baru dia perasan perempuan depan dia adalah kakak ipar dia, iaitu Mak Ngah. Kenapa kepala Mak Ngah penuh ular? Dan waktu tu Mak Ngah duduk dekat sebelah dia. Dan yang menakutkan, kata ustazah tu, waktu kakak dia duduk sebelah dia, ular tu cuba menjelir-jelirkan lidah pada dia, menyebabkan dia rasa nyawanya dah hujung kaki. Kalaulah ular tu tiba-tiba patuk kepala dia, tak ke pasal-pasal dia meninggal. Tapi yang dia nampak tu sebenarnya bukan ular alam kita, tapi ular alam sebelah. Di alam kita, Mak Ngah tu kelihatan seperti biasa, tapi hanya orang-orang tertentu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk tengok siapa Mak Ngah tu sebenar. Dan bila balik kampung, ustazah ni teruslah pergi jumpa Mak Zarif. "Kak, aku dah tengok kak, betul kau cakap kak, Kak Ngah tu ada membela kak." Lepas tu Mak Zarif ni tanyalah, "Macam mana kau pula tiba-tiba sebelum ni teguh pendirian husnuzon 24 jam tiba-tiba bertukar?"
Dia ceritalah gini kakak. Mak dia cakap tak payahlah terkejut, kita orang semua dah tahu. Engkau lah orang tak akhir tahu sebab husnuzon kau tu memang bagus. Tapi jangan husnuzon sangat. Kadang-kadang kita kena bersangka buruk, takut-takut benda tu mencederakan kita. Jadi selepas peristiwa tu, banyak anak orang kampung, banyak orang-orang kampung sendiri, tak kisah umur, tak kisah jantina, semuanya yang cari pasal dengan Mak Ngah, sure kena. Ada juga peristiwa berkaitan dengan orang kerja kahwin, tiba-tiba pengantin pengsan, pengantin tergoleng-tergoleng. Ada juga orang yang tiba-tiba bersalin, darahnya kering kena sedut. Bila orang imam berubat, dia cakap datang daripada Mak Ngah. Semualah orang dalam kampung tu yang ada penyakit misteri, bila diubati, dia terus cakap dia adalah berasal daripada Mak Ngah. Macam tu. Jadi ada beberapa peristiwa lagi yang memang terus terang benda tu cakap, benda tu memang datang daripada Mak Ngah. Kita sambung sikit cerita pasal kakak kepada Zarif. Macam mana kakak dia akhirnya akhirnya berubat jadi baik. Kemuncak kepada kakak dia tadi abang cerita tak habis, lupa tertinggal. Kemuncak kepada kakak dia adalah bila satu hari kakak dia keadaannya dah makin teruk, dah tak pakai baju. Bila dah tak pakai baju, dan bila ustaz berubat, ustaz tu cakap, benda tu cakap, setiap kali berubat, lepaskan aku nak balik rumah tuan aku. Siapa tuan kau? Mak Ngah. Jadi bila dah macam tu banyak kali berubat, barulah kakak dia baik. Bab ni abang tertinggal sedikit. Jadi apa yang terjadi dengan Mak Ngah? Bila dah ramai sangat orang kampung dengki pula, sakit disebabkan ulah si Mak Ngah tadi, akhirnya orang kampung beramai-ramai berkumpul dekat depan rumah Mak Ngah, halau Mak Ngah, Pak Ngah, anak-anak dia keluar daripada kampung tu. Dan pada waktu tu yang paling sedih adalah Pak Ngah. Pak Ngah yang paling sedih sebab itu adalah tanah tumpah darah dia. Tapi disebabkan bini dia terpaksa keluar daripada tanah tumpah darah dia. Anak-anak dia terpaksa keluar juga. Dan mereka semua berpindah ke satu tempat yang tak semua orang tahu. Termasuk keluarga Zarif. Keluarga Zarif sendiri tak tahu kat mana Mak Ngah dengan Pak Ngah tinggal sehingga akhir hayat mereka. Tapi Mak Ngah dengan Pak Ngah dihalau. Pada hari kejadian, Mak Ngah siap warning, berpesan, aku boleh keluar daripada tanah ni, tapi kalau ada siapa-siapa yang terkena amalanku, nasib engkau lah, dia kata. Tapi disebabkan apa yang diucapkan oleh Mak Ngah tu menambah kemarahan orang kampung, dan orang kampung lawan dengan ilmu-ilmu akhirat, maksudnya Al-Quran, ayat Quran. Dan disebabkan usaha ni, kebun Mak Ngah dah tak ada siapa yang tunggu, maksudnya sebelumnya ada benda yang tunggu kan. Rumah Mak Ngah pun akhirnya ditolak, jadi rata, jadi padang. Tak ada seorang pun boleh tinggal kat rumah tu. Kesian sebab rumah tu rumah pusaka. Dan keturunan Mak Ngah katanya tidak dibenarkan untuk datang dekat kampung tu sebabkan peristiwa yang Mak Ngah buat, benda-benda buruk yang Mak Ngah buat. Dan sekarang Mak Ngah dah pun meninggal dunia. Tapi Zarif sendiri tak tahu apakah puncanya. Dia hanya dengar-dengar cerita daripada orang, Mak Ngah dah meninggal dunia, dah tak ada kat dunia ni. Tapi macam mana Mak Ngah meninggal pun dia tak tahu. Dan abang nak tambah lagi sikit cerita. Macam mana Mak Ngah ni sebenarnya boleh ada ilmu yang sebegini rupa. Sebenarnya emak kepada Mak Ngah tinggal dekat kampung tu. Dengan kata lain, Mak Ngah ni sebenarnya orang kampung tu. Dan semua orang kampung tu tahu emak kepada Mak Ngah ni adalah seorang bidan. Dan mak kepada Mak Ngah memang semua orang tahu adalah pawang besar. Waktu dia nak meninggal, ada yang kata buka bumbung, ada yang kata terpaksa bawa dia punya badan tu keluar rumah biar nampak langit. Punyalah susah nak meninggal. Dan sewaktu Mak Ngah nak meninggal, dalam seminggu setiap malam dia akan menjerit yang bergema satu kampung boleh dengar. Betapa teruknya waktu
nyawanya nak keluar daripada badan. Itu yang terjadi pada Mak Ngah. Jadi itu adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua disampaikan oleh seorang perempuan yang bernama Armani. Tapi kalau tengok daripada umur, mungkin dengan abang dia berpangkat kakak. Kisah ini berlaku pada waktu umur dia masih di awal 20-an. Dan berlaku pada seminggu sebelum raya puasa. Kisah ni berlaku dekat Sabah. Armani ada 5 orang adik-beradik perempuan. Semuanya, betul lah, semuanya perempuan. Jadi pada seminggu sebelum raya puasa, raya Aidilfitri, mak bapak dia memang selalulah ulang alik ke masjid. Itu menjadi kebiasaan orang Islam. Sebabnya dikatakan malam 10 terakhir memang kita kena tambah-tambahkan ibadah sebab untuk mendapat keberkatan, dan juga itu adalah sunnah Nabi. Tapi terjadi sebaliknya pada Armani 5 orang adik-beradik. Sebabnya diorang ni 10 malam terakhir itulah yang masing-masing bertungkus lumus menyiapkan segala persiapan gaya. Kakak sulung menjahit langsir, adik nombor 2 hias rumah, yang nombor 3 Armani tengah tolong-tolong kemas rumah, yang nombor 4 pelita nyalakan pelita, nombor 5 makan kat dapur. Waktu kejadian itulah yang berlaku. Malam tu kakak long pergi menjahit. Armani pula ada dekat dalam rumah mengemas. Nombor 2, nombor 3 pergi nyalakan pelita kat luar. Nombor 4, nombor 5 dalam rumah sambung makan. Ceritanya macam tu. Jadi pada waktu tu mak bapak dia cakap lah, dah ni dah hujung-hujung ni, dah malam 7 likur lah, jomlah kita ramai-ramai buat ibadah kat masjid. Masing-masing tak nak ikut sebab masing-masing nak duduk kat rumah. Lebih-lebih lagi pula diorang ni baru ada anak buah seorang, anak kakak sulung dia. Tengah cergas-cergas, budak-budak kalau nak sambut raya meriah kan. Jadi mak-mak pun seronok lah anak-anak macam tu. Jadi nak jadi ceritanya pada malam tu, malam ke seminggu sebelum raya puasa, semua orang tengah sibuk buat macam-macam kerja. Rumah diorang ni rumah kampung, ada 2 tingkat. Cumanya tingkat ke atas tu jarang-jaranglah diorang masuk, diorang pergi. Sebabnya diorang hanya naik ke atas bila nak tidur, sebab kawasan atas tu hanyalah kawasan bilik. Tapi kebanyakan kerja diorang akan buat dekat bawah. Okey. Jadi nak jadi ceritanya, tengah semua orang sibuk-sibuk, tiba-tiba diorang terdengar dekat tingkat atas seperti ada orang berjalan. Sebab bunyi papan yang macam tu. Bunyi papan yang bernyaring-nyaring bunyinya seperti orang berjalan dekat atas tingkat kedua. Pada waktu tu kakak long yang tengah menjahit pandang Armani. Armani buat macam berani. Sebab dia orang ingat mungkin ada orang dekat atas. Ada orang yang tengah buat kemas-kemas kawasan atas. Jadi dia orang diam je lah, tak ada apa pun. Tiba-tiba bunyi berjalan bertukar kepada bunyi berlari. Waktu ni dia orang dah ingat mungkin anak kepada kakak dia yang berlari dekat tingkat kedua. Jadi diorang pun diamlah. Tiba-tiba dengar satu benda jatuh kerepang dekat tingkat 1. Bila diorang semua berlari ke arah mana datangnya bunyi, rupanya ada satu laptop lama, laptop lah zaman dulu punya laptop, dibaling daripada tingkat 1 ke tingkat, dibaling daripada tingkat 2 ke tingkat 1 dekat kawasan tangga. Yang jadi persoalan, siapa yang baling? Jadi pada waktu tu kakak long dia terus menjerit, Ali ke yang baling ni? Tiba-tiba Ali masuk daripada luar rumah, masuk ke dalam rumah. Tak bu, Ali ada dekat luar rumah. Yang peliknya adalah laptop tu bukannya jatuh dalam keadaan mengelongsor, tapi seperti dibaling, dihempaskan daripada tingkat 2 ke tingkat 1. Semua orang terkejut, semua orang terpinga-pinga apa yang berlaku.
Tiba-tiba Armani teringat tentang peristiwa dekat kampung tu. Kampung tu kalau tak silap namanya Kampung Seri Bunian. Dan mengikut cerita orang kampung tu dulu adalah tapak negeri bunian. Cumanya mereka minta izin kepada makhluk-makhluk bunian ni untuk didirikan kampung dekat situ. Jadi dengan kata lain, bukan rumah Armani aja yang akan ada peristiwa pelik-pelik. Boleh kata semua rumah mengalami peristiwa pelik. Sebab mungkin benda-benda tu masih lagi ada di situ, tidak ke mana-mana. Dan waktu tu Armani gelak-gelak untuk menceriakan suasana. Dia cakap macam ni, mungkin benda tu penat kot tengok skrin dekat laptop tu. Dia cempaknya laptop tu ke bawah. Jadi kita semua terkejut. Dia gelak. Tapi tak ada orang pun nak sambut dia punya lawak tu. Tak kelakar, dia kata. Jadi semua orang pun sambung buat kerja masing-masing dalam keadaan yang tak berapa nak seronok. Bila mak ayah dia balik, diceritakanlah perkara ni pada mak ayah dia. Dan mak ayah dia buat kesimpulan, jangan risau. Rumah kita ni adalah laluan makhluk alam sebelah. Jadi mungkin mereka rasa kehadiran laptop tu mengganggu. Jadi sengajalah dicempakkan ke bawah. Terima kasih sangat-sangat dah menonton cerita yang abang sampaikan daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini dapat memberi pengajaran dan hiburan. Terima kasih juga pada yang membeli baju nak dijadikan cerita dan juga sambal lara dan juga perapan sate. Siapa-siapa yang nak merasa perapan sate, nak beli baju nak dijadikan cerita dan juga sambal lara, boleh tekan link yang abang sediakan dekat kawasan description area, description box. Orang kata macam tu. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.